Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Laili dalam kelas matematik Cikgu Laili. Cikgu doakan semoga pada hari ini anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera bersama keluarga. Sentiasa jaga diri kerana kita masih belum menang. Okey, jadi untuk tahun baru ni tanamkan azam baru untuk terus belajar tak kira apa pun yang berlaku. Okey, jadikan musibah ini sebagai satu cabaran agar awak lebih kuat menghadapi apa jua yang mendatang. Okey. Target SPM Matematik tahun 2021. Okey, tetapkan target anda untuk mendapat apa, markah berapa. Okey, sasaran dan target. Okey. Rancang masa belajar dengan betul kerana orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Jadi rancang betul-betul awak punya jadual masa belajar. Okey, kalau ada kelas PDPR, tentukan jadual waktu betul-betul dan dalam hari yang sama ataupun masa yang sama bila nak buat homework, okey, bila nak siapkan kerja, siapkan tugasan, okey, bila ada kelas. Okey, sebab sekarang ni banyak kelas online kan. Jadi awak kena berusahalah untuk merancang awak punya masa. Jadi pada hari ini sebelum cikgu teruskan dengan bab 1 tingkatan 5 KSSM, jom kita tengok dulu format pentaksiran SPM bagi tahun 2021 dengan kod 1449. Jadi untuk KSSM ni dia ada kertas 1 dan kertas 2. Okey. Sekejap Okey, dia ada kertas 1. Ni kertas 1. Okey, kertas 1 ni dia ada 40 soalan objektif. Okey, merangkumi topik tingkatan 1 hingga 5 dan masanya adalah 1 jam 30 minit. Okey, untuk kertas 2 pula, okey, terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan untuk bahagian A dia ada 10 soalan. Bahagian B dia ada 5 soalan dengan markah 45. Bahagian A tadi markahnya 40 untuk 10 soalan. Dan untuk bahagian C dia ada 2 soalan dengan nilaian markahnya 15. Tetapi 2 soalan ni awak pilih satu sahaja. Dan masanya adalah 2 jam 30 minit. Jadi untuk tingkatan 5 apa yang kita akan belajar adalah bab 1 ubahan. Bab ubahan ni untuk pelajar KBSM pun ada juga Bab 2 matrix pun sama juga daripada KBSM kita dibawa ke KSSM. Jadi dua topik ni adalah topik yang bagi cikgu memang sangat penting. Kalau dalam KBSM matrix ni dia keluar dalam kertas 2. Markah dia boleh sampai 6, kertas 1 pun ada. Jadi mungkinlah, ini pendapat cikgu lah, mungkin topik ni boleh keluar juga dalam peperiksaan SPM sebenar nanti. Okey, sebab kalau kita tengok yang tadi cikgu tunjuk cikgu share format tu, dia bab untuk kertas 1 dia keluar daripada kertas 1 sampai 5 kan, sama juga dengan KBSM. Dan kertas 2 pula dia bahagikan kepada 3 bahagian. Jadi 3 bahagian tu dia boleh keluar di mana-mana. Kalau untuk bahagian C tu sebenarnya walaupun dia 15 markah tetapi dia terdiri daripada beberapa topik yang digabungkan. Soalan tu dia berkait tetapi dalam topik-topik yang berbeza. Jadi 15 markah. Seterusnya bab 3 matematik pengguna insurans, yang ni baru untuk pelajar KSSM baru, dan matematik pengguna percukaian juga baru untuk KBSM. Seterusnya bab 5 kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Ini lebih kepada penjelmaan lah kalau KBSM kan. Kalau dalam KBSM markah dia 12. Jadi bab 5 ni pun cikgu rasa kita perlu fokus lebih sikit. Itu pendapat cikgu lah, sebab kita pun tak tahu soalan SPM yang bakal keluar macam mana kan. Tapi ini bukan sport. Ini mungkin kita punya lebih nak study ke mana tu. Tapi semua topik kena belajar.
Seterusnya bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Bab 7, sukatan data serakan, data terkumpul. Yang ni kalau bab KBSM lebih kepada statistik. Okey. Pun kalau statistik ni markahnya 12. Bab 8, pemodelan matematik. Yang ni topik baru. Okey. Seterusnya pada hari ini, cikgu akan mulakan dengan bab 1 ubahan. Bab 1 ubahan ni standard kandungan dia terbahagi kepada 3, iaitu 1.1 ubahan langsung, 1.2 ubahan sungsang dan 1.3 ubahan bergabung. Jadi ketiga-tiga ni kita akan belajar dalam bab 1 ni, di mana ubahan bergabung ni sebenarnya adalah gabungan daripada ubahan langsung dengan ubahan sungsang. Okey. So kita tengok ni cupcake ni. Nampak sedap kan? Okey. Jadi kita tengok ini resepi untuk satu adunan cupcake. Ini cupcake Milo lah ni. Dia gunakan 2 cawan Milo, 3/4 cawan tepung mek sendiri, 3 biji telur saiz B, setengah cawan minyak masak, 3 susu pekat manis dan sedikit esen vanila. Ini untuk satu adunan. Sekiranya satu keluarga tu dia hanya ada suami dan isteri, mungkin adunan dia sikit. Jadi mungkin dia nak jadikan adunan tu kepada separuh. Dia nak buat separuh adunan je. Jadi apa yang dia perlu buat dengan bilangan Milo? Kalau satu adunan 2 cawan Milo, untuk menjadikan separuh, dia akan gunakan 1 cawan Milo. Okey. So hari ni kita akan pergi ke standard pembelajaran 1.1.1 menerangkan maksud ubahan langsung. So kita tengok kes kek cawan ni. Okey, kalau tadi separuh. Tapi sekarang ni macam mana pula kalau telur? Contoh, berapa biji telur? Okey, berapa bijikah telur? Cikgu ambil warna merah. Okey. Berapa bijikah telur yang diperlukan untuk membuat 35 adunan? Bagaimana kalau 10 adunan? Kalau 18 adunan? Okey, jadi dalam kehidupan harian kita sering berdepan dengan situasi yang melibatkan perubahan kuantiti. Contohnya, kadar perjalanan tambang Grab. Okey, kalau awak nak ke mana-mana kan, naik Grab kan. Jadi Grab tu kita naik ikut pada jarak kan. Jarak 1 km berapa kena bayar, 2 km berapa kena bayar. Bayaran COD mengikut kawasan. Okey, malah keperluan bilangan katil hospital juga boleh berubah mengikut bilangan pesakit. Maksudnya macam situasi sekarang ni, untuk menentukan berapakah katil yang diperlukan untuk sesebuah hospital bagi peningkatan pesakit yang ada sekarang. Tapi macam sekarang ni rata-rata hospital penuh dengan pesakit. Jadi sebab tu cikgu kata awak jagalah diri awak. Okey? Okey, secara umumnya awak boleh rujuk di buku teks muka surat 3. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama. Yang ni yang cikgu highlight warna biru ni. Okey, maksudnya kalau pemboleh ubah Y bertambah, so pemboleh ubah X juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berkurang, jadi pemboleh ubah dia pun, yang X tu pun berkurang. Dan hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, yang ayat cikgu highlight warna kuning ni sangat penting. Okey, untuk topik ubahan, ayat ini sangat penting. Jadi awak kena ingatlah, ya. Okey, seterusnya kita pergi contoh 1 muka surat 3. Okey, jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Kalau bilangan jam bertambah 2 kali ganda, apa yang berlaku dengan gaji? B. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Kalau kurang 40%, apa yang berlaku dengan gaji dia? Okey. Dan C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Okey, jadi untuk penyelesaian A,
jumlah gaji, okey, kalau bilangan jam ni bertambah 2 kali ganda, so gaji dia pun akan bertambah 2 kali ganda lah. Kan? Dia OT kan. Okey, kemudian kalau bilangan jam tu berkurang 40%, jadi jumlah gaji pun akan kurang lah sebanyak 40%. Begitu juga kalau gaji yang diterima separuh daripada gaji asal, bermaksud bilangan jam dia bekerja juga adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.